Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mizati Journal. So, untuk kali ini kita akan masuk kepada chapter 1, iaitu chapter pertama dalam pengusahaan sumber manusia ataupun Human Resource Management. So, ini adalah bab 1, iaitu Introduction to Human Resource ataupun pengenalan kepada apa itu sumber manusia. So, dalam chapter ni, kita akan belajar tentang define what human resource is, identify what HRM, so, singkatan daripada Human Resource Management, kita akan panggil dia sebagai HRM ataupun HR, ataupun kalau bahasa Melayu, kita istilahkan dia sebagai PSM, iaitu pengusaha sumber manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang list and briefly discuss the HR challenge. Next, kita akan illustrate HR department and function, dan yang terakhir adalah HRM role. So, dekat sini, kalau kita boleh tengok, yang pertama kita akan bicara tentang definition. Kedua, HR important ataupun kenapa penting HR. Yang ketiga, HR challenge. Apa cabaran-cabaran dalam HR. Yang keempat, function ataupun fungsi-fungsi HR. Dan yang terakhir, rules. So, kita pergi kepada yang pertama, iaitu definition. So, definition ada banyak, tapi kalau macam ni, Smith lagi suka menggunakan daripada Dessler. Sebab daripada Dessler ni, once awak hafal je definition daripada Dessler ni, automatik awak akan tahu apa itu fungsi HR. Sebab the process of acquiring, training, appraising, compensating employee, attending to their labor relation, health and safety and fairness concern. So, kat sini sebenarnya proses ni adalah proses HR ni adalah proses mula-mula kita nak cari pekerja, kita bagi latihan kepada pekerja, kita menilai pekerja, kita memberi pampasan ataupun faedah kepada pekerja. Yang ni attending labor relation ni kita jaga hubungan industri antara pekerja, majikan dan juga kerajaan. Kita jaga keselamatan dan kesihatan pekerja. Dan yang terakhir kita kena pastikan segala yang kita buat ni adalah fairness concern, adil untuk semua. So itu adalah apanya HR, apa fungsi HR. Kita pergi kepada importance of HR. So kat sini ini adalah kepentingan ataupun kenapa penting HR. Yang pertama, yang paling wajib iaitu recruit suitable worker. HR ni fungsi dia adalah untuk mencari pekerja yang sesuai. Apa maksud yang dimaksudkan dengan pekerja yang sesuai? Iaitu pekerjaan yang sama dengan qualification ataupun kelayakan dia. Contohnya, jika dia seorang accountant, kita perlukan seorang accountant. Dalam syarikat yang kita bekerja tu, kita perlukan seorang accountant. So, kita kenalah cari orang yang ada background ataupun akademik dalam accounting. Janganlah kita jawatan kosong accountant, tapi ambil je pelajar daripada bidang yang lain. Macam culinary ke, macam pendidikan awak kanak-kanak ke. So, benda tu tak align ataupun tak sama. So, kat situ kalau kita bagi juga pekerja yang macam tu, bermaksud fungsi HR kita dah gagal. Yang kedua adalah ensure the worker receive appropriate training. Kita kena pastikan pekerja kita dapat latihan yang betul semasa dalam pekerjaan mereka. So HR, walaupun kita hanya mencari pekerja, kita kena pastikan supervisor dia ataupun manager dia bagi latihan yang betul kepada pekerja-pekerja ni. Sebab kita pun tak nak proses mencari pekerja ni setiap tahun kalau boleh kena buat. So, kalau boleh kita nak cari kerja tu, biarlah kerja tu tahan lama. So, tak adalah HR ni kerja dia setiap tahun, setiap bulan, kena cari kerja baru je. Yang ketiga, establish system for compensating and rewarding employee. So, kat sini HR juga, fungsi dia adalah untuk kita buat atau wujudkan satu sistem tentang pampasan atau faedah yang pekerja akan dapat. Contohnya tentang kita kena pasti syarikat kita tu sama ada dia mengikut apa yang daripada kerajaan ataupun daripada pekerja tu, maksudnya daripada syarikat sendiri apa yang dijanjikan kepada pekerja diikut ke tidak. Contohnya dia kata nak bagi bonus, so dia bagi ke tidak. So HR kena wujudkan benda tu, HR kena pastikan pekerja dapat semua yang dijanjikan oleh majikan. Sebab tu HR kalau apa-apa tentang gaji ke, tak masuk, tak dapat bonus ke, tak dapat apa-apa benefit, HR yang kena dicari. Sebab HR yang kena wujudkan sistem tersebut, HR yang kena sampaikan hak-hak pekerja ni kepada majikan. That's why HR tu nombor 3. Yang keempat, help heads of department keep their subordinate free from injury and sickness. Itu bermaksud
HR kena menjaga pekerja daripada segala bab berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan. Okay, contohnya kalau dalam kilang, kalau tiba-tiba tangan ataupun jari seseorang pekerja tu mungkin mengalami kecederaan ataupun putus ketika bekerja, okay, HR tak kira lah pukul berapa sekalipun, okay, 2 pagi ke 3 pagi ke, okay, unit safety dalam HR wajib turun ke syarikat. Okay, that's why biasanya kalau melibatkan safety ni ataupun kita panggil kalau dalam HR kita panggil daripada unit OSHA, okay, unit Occupation Safety and Health. Okay, kalau dekat bahagian unit ni biasanya kita memang akan letak lelaki. Sebab kalau perempuan mungkin sukar daripada sudut pembagian masa jika dah berkahwin. Okay, tapi tetap sama fungsi HR, kita kena pastikan pekerja kita ataupun syarikat kita bekerja adalah zero accident. Okay, paling penting dan paling utama. Sebab sebelum kita, kalau syarikat baru, okay, syarikat baru, kalau adanya syarikat baru, okay, unit ataupun department pertama yang akan masuk adalah HR. Sebab apa? Sebab HR kena pastikan tempat ataupun kawasan dalam syarikat dia itu selamat dulu, barulah dia boleh hire ataupun dia ambil kerja lain. Okay, so itu fungsi HR yang keempat. Okay, yang kelima, design and implement appropriate disciplinary system. So kat sini ini adalah berkaitan dengan sistem disiplin, okay, ataupun masalah jika jika pekerja kita ada buat salah laku. Okay, so kat sini kita kena sediakan satu SOP, okay, ataupun standard procedure. Okay, macam mana kita nak handle mereka ataupun kita nak bantu mereka daripada kesalahan mereka lakukan. Okay, kalau ikutkan standard SOP yang ada, kebiasaannya ada 4 step. Okay, kita akan belajar nanti next bab. Okay, tapi 4 step ni salah satunya kita ada oral warning, written warning, okay, kita ada demotion dan juga yang terakhir sekali barulah kita buang dia. Okay, itu adalah 4 proses kalau ikut ATA. Tapi ada setengah syarikat dia ada sampai 6 hingga 8 proses. So benda tu bergantung kepada siapa HR dia, sebab HR dia yang akan design proper sistem tersebut. Okay, yang ni sepatutnya ke-6, yang ni ke-7. Okay, yang ni sepatutnya ada ensure the organisation is comply with the country employment law. Itu maksud sebagai HR, kita juga kena pastikan syarikat kita mengikut peraturan yang ditetapkan oleh negara. Okay, negara dan juga negeri lah. Okay. Sebagai contoh, jika tentang kenaikan gaji ataupun minimum wage. Okay, tentang minimum wage biasanya akan jadi satu isu yang agak sensasi setiap kali maksudnya tahun baru. Kenapa? Sebab bila kerajaan umumkan minimum wage ataupun gaji minimum untuk sesuatu pekerjaan, okay, sama ada swasta ataupun kerajaan, dekat situ dia akan menjadi satu bebanan kepada mana-mana sektor yang tak mampu untuk bayar mengikut jumlah yang kerajaan tetapkan. Tapi kita sebagai HR, kita kena pastikan syarikat yang kita bekerja, okay, mampu mengikut peraturan tersebut, mampu mengikut segala akta, okay, ataupun peraturan yang ditetapkan. Kerana jika tidak, syarikat kita boleh didenda, okay, ataupun mungkin ada setengah pekerja kita yang mahir ataupun tahu tentang akta ni, dia akan mengadu kepada pejabat buruh. So kat situ nanti kita akan ada masalah daripada sudut hubungan antara pekerja, majikan dan juga kerajaan. Okay, next kita ada develop a working relationship with the employee trade union representative and where the worker are unionized. Okay, kat sini tentang union. Okay, union ni adalah kesatuan pekerja. Okay, dia ada, kalau kita dalam HR, kita juga kena baik ataupun wujudkan hubungan, okay, dengan union pekerja. Okay, kenapa? Sebab biasanya union ni dia akan mempertahankan hak pekerja. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau kita ada syarikat A. Syarikat A ni ada union.
Okay. So syarikat A punya union ni, dia akan demand macam-macam. Okay. Dia nak ni, dia nak gaji naik, dia nak bonus, dia nak cuti. Semua dia demand. So kalau kita menunjukkan hubungan yang baik, kita tengok ataupun kita buktikan pada union tersebut sama ada apa yang dia minta tu realistik atau tidak. Okay. So itu bergantung. Contohnya lah macam QPAX. QPAX adalah kesatuan pekerja bagi set awam. Okay. Kalau contoh macam QPAX tu, contoh ya. Kalau QPAX minta naik gaji ataupun review gaji cikgu. So kerajaan dia akan semak lah. Dia akan semak sama ada boleh ke tak naikkan. Logik ke tak untuk naikkan. Sebab diorang ni adalah orang yang akan mempertahankan hak-hak pekerja di bawah dia. So sebab tu kebanyakan syarikat sebenarnya dia tak suka bila pekerja dia ada union. Sebab nanti dia tak boleh nak mengawal pekerja dia 100%. Apa-apa kena rujuk kepada union. Okay. Dan yang terakhir, maintain staff record. Ini pun penting ataupun kenapa pentingnya HR ni, sebab maintain staff record, HR kena maintain ataupun HR kena pastikan segala rekod-rekod pekerja dia up to date lah selalu. Okay, next kita bagi kepada HR challenge. Okay, HR challenge ataupun cabaran-cabaran HR. Okay, ini adalah 5 cabaran-cabaran HR. Yang pertama, technology change. Kedua, globalization and increased competition. Ketiga, employee education and expectation. Keempat, workforce diversity. Dan yang terakhir adalah useful statistik. So, kita akan go through setiap satu. Yang pertama tentang technology change, okay, ataupun perubahan teknologi. Perubahan teknologi ni adalah kita pandang daripada sudut berubahnya teknologi, berubah tak benda tu kepada pekerja kita. Maksudnya cara pekerja ke, kemahiran pekerja ke, macam mana. Okay? Sebab kebiasaannya bila wujudnya teknologi yang baru tentang mesin ke, tentang komputer ke, secara tak langsung kemahiran dan pengetahuan pekerja kena sentiasa di-update ataupun sentiasa diperbaharui. Okay? So itu adalah normal. Sebab tu bila wujudnya teknologi, perubahan teknologi, dia akan bagi cabaran kepada HR sebab HR kena sediakan ataupun HR kena cari latihan-latihan ataupun training-training yang mampu untuk menaikkan skill and knowledge bagi seorang pekerja. Okey, yang kedua, globalization and increased competition. So kat sini adalah part tu tentang cabaran globalization. Maksudnya dekat sini, cabaran globalization dan increased competition ni bermaksud bila wujudnya dia akan jadi satu masalah bila contohnya kalau dulu kita nak cari pekerja, kita boleh cari, kita iklan je dekat luar ataupun kita tampal je notis ke dekat luar kedai ke, luar bangunan ke. So biasanya calon-calon pekerja kita hanya dalam sudut sekitar. Kalau nilai, so biasanya orang yang apply pun masih area nilai, Seremban, tak pun Banyu ke. Okay? Tapi bila wujudnya secara global sekarang, bila wujudnya internet ataupun rangkaian, okay, so dekat situ bila kita publish tu, satu kekosongan jawatan tu, kita ada banyak kerja sebab kita kena sorting. Kita kena sorting, dia ni daripada negara mana. Okay? Yang ni daripada negara mana. Sebab dia dah jadi global. Dia tak semestinya dalam Malaysia sahaja. Okay, so itu adalah menjadi satu cabaran dalam HR. Okay, dan increase competition ni untuk pekerja-pekerja dalam Malaysia, okay, peningkatan pesaing pun makin tinggi sebab kita bukan bersaing antara rakyat Malaysia saja tapi juga dengan warga lain. Okay, so ini adalah jadi satu cabaran untuk HR. Dan HR juga cabaran dia untuk mengendalikan pada pekerja-pekerja asing yang tidak fasih ataupun tidak tahu untuk berbahasa Melayu. Okay. Yang ketiga, kita ada employee education and expectation. Okay, bermaksud employee education ni adalah tentang akademik dia. Okay. Level akademik seseorang makin tinggi. Bila makin tinggi, dia tahu hak dia sebagai seorang pekerja dan dia tahu untuk demand tentang gaji dia. Sebagai contoh, orang selalu cakap, kalau gaji level SPM banyak ni, level untuk diploma banyak ni, degree banyak ni. So, bila dia dah ada standard macam tu, kadang-kadang ada certain syarikat dia tak mampu nak
penuhi permintaan tersebut. So, itu akan jadi satu cabaran untuk HR. Okay, sebab nak pastikan pekerja tu maintain dalam syarikat dengan gaji yang mungkin rendah berbanding syarikat yang lain, itu akan menyebabkan ataupun menunjukkan satu kesukaran ataupun cabaran bagi seorang HR. Okay, employee expectation juga. Okay, bila dia ada expect terlalu tinggi, okay, so itu akan jadi satu masalah untuk kita penuhi. Kadang-kadang kita boleh je mencari calon yang sesuai, tapi mungkin gaji pula yang dia tak nak. Dia nak gaji lebih daripada apa yang kita mampu bagi. Okay, itu akan jadi masalah. Okay, employee expectation. Ni expectation ni adalah apa yang pekerja expect dia boleh dapat daripada sesuatu syarikat. Contohnya, ramai orang nak masuk kerja kerajaan. Kenapa? Sebab dulu kerajaan ada pencen. Dulu kerajaan kalau masuk hospital, best. Kelas pertama, kelas kedua. Okay? Senang nak buat loan kalau kerja kerajaan. Itu adalah apa yang expectation daripada employee. So sekarang ni, kalau di tingkat swasta pula, apa yang employee ataupun apa yang generasi sekarang demand adalah untuk work-life balance. Okay? Dia request kalau boleh nak kerja tu office hour. Tak pun paling lagi best kalau dapat kerja dari rumah. Okay, itu adalah employee expectation kalau sekarang. Okay, itu adalah menjadi satu cabaran juga untuk HR untuk penuhi. Sebab kalau di luar negara, benda tu dah normal. Okay, tapi di culture Malaysia masih kurang. Okay, tapi di Malaysia masih ada juga syarikat yang mengamalkan masuk bebas, tak kisah pukul berapa, as long as cukup 8 jam sehari bekerja. So, itu bergantung kepada syarikat masing-masing lah. Okay, dan yang terakhir, kita ada workforce diversity. Workforce diversity ni adalah tentang kepelbagaian dalam pekerjaan. Okay, sebab apa? Bila kita bekerja, biasanya kita takkan jumpa generasi kita saja. Okay, kalau 20-an takkan jumpa 20-an. Dia akan jumpa 30-an, dia akan jumpa 40-an, dia akan mungkin jumpa yang 50-an sekalipun. So, dekat situ kita ada banyak generasi. Okay, bila kita ada banyak generasi, setiap generasi punya PL ataupun sikap yang berbeza. So, kat situ akan jadi satu juga cabaran buat HR macam mana nak puaskan hati semua generasi. Okay, so bukan mudah sebenarnya lagi di HR. Orang nampak HR ni mudah, tapi sebenarnya once kita masuk, kita akan tahu handle dengan manusia lebih sukar sebenarnya. Okay, next kita pergi kepada HR function. Okay, HR function, okay, ini adalah fungsi-fungsi HR. Okay, kalau perasan tadi, fungsi-fungsi HR ni ada dalam maksud. Okay, so kita akan go through kepada setiap satu. Yang pertama, kita ada employment. Employment ni adalah tentang pencarian pekerja. So, tentang nak cari pekerja ni, HR akan melibatkan tentang proses staffing, okay, recruitment dan juga selection. Proses nak cari pekerja. Okay, itu adalah fungsi HR yang pertama. Yang kedua, dia ada training and development. So, ini juga fungsi HR. Iaitu dia kena bagi pelatihan, dia kena bagi pembangunan ataupun apa-apa tips ataupun apa training yang sesuai yang boleh membangunkan career development bagi seseorang pekerja. Okay, sebagai contoh, syarikat ada satu syarikat ni tahu, okay, apa yang dia buat, dia bagi pekerja dia setiap hari Jumaat latihan bahasa Jepun. Kenapa? Sebab asal usul ataupun main HQ syarikat tersebut adalah dari dekat Jepun. So, kalau boleh dia nak semua pekerja dia, tak kira lah mana-mana cawangan sekalipun, kat Malaysia ke, kat Thailand ke, dia nak kalau boleh semua fasih untuk berbahasa Jepun. So, itu adalah training yang dia bagi kepada pekerja dia. Okay, next kita pergi kepada yang ketiga iaitu payment and rewards. Okay, payment and rewards ni tentang pembayaran dan juga pembahasan. Tugas HR adalah untuk mengendalikan semua berkaitan dengan pekerjaan. Okay, berkaitan dengan pekerja, okay, berkaitan dengan segala duit keluar masuk kerja, apa reward yang dia akan dapat, semua tu HR kena buat. Okay, seterusnya nombor 4 iaitu berkaitan dengan health and safety, okay, keselamatan dan kesihatan. So, dekat sini, tugas HR ataupun fungsi HR paling penting itu keselamatan dan kesihatan kerja. So, HR kena pastikan segalanya terjaga dan mengikut ataupun compliance with OSHA.
Okay, OSHA ni adalah Occupation Safety and Health Act, Akta. Akta tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So biasanya kat sini apa yang akta ni paling pentingkan ada yang ni, iaitu tentang security, physical environment. Kalau ada masalah, kita kena conduct accident investigation, dan juga kita kena conduct dengan health and wellness program. So biasanya kalau ada certain syarikat yang agak mengikut ataupun yang memang betul-betul mengikut, kebiasaannya dia ada minggu tentang safety, dia ada minggu-minggu yang dia akan buat sebagai satu program. Tapi sangat jarang dan tak banyak syarikat menggunakannya. Kalau syarikat-syarikat yang HQ dia berada di luar negara, luar daripada Malaysia, kebiasaan dia akan buat. Ada syarikat yang pernah kerja, dia ada buat tentang minggu tentang budaya keselamatan dan kesihatan ni. Dia ada buat minggu-minggu yang meraihkan hari bapa, hari ibu. Dia memang jenis syarikat yang agak aktif untuk mewujudkan hubungan antara majikan dan pekerja yang baik. So bergantung pada syarikat manalah awak akan bekerja nanti. Industrial relation ataupun hubungan industri, yang ni paling penting. Kat sini selain HR, dia menjaga hubungan antara pekerja, majikan dan juga kerajaan. HR juga kena selalu hearing employee concern and complaints. HR kena sentiasa ataupun bersifat terbuka kepada pekerja untuk tahu tentang apa masalah pekerja tersebut. Apa yang pekerja tu request ataupun komplain ataupun yang dia rasa patut dibuat syarikat tersebut buat penambahbaikan, sila dengar. Sila dengar suara-suara mereka ni. Sebab kalau suara mereka ni tak didengari, so kat situ lah sebenarnya wujudnya gap antara majikan pekerja. So kat situ biasanya masalah. Dan biasanya HR department ni biasa orang akan anggap HR department adalah orang yang akan menjadi majikan ataupun orang yang akan sentiasa utamakan majikan berbanding kerja. Padahal dia adalah pengusaha sumber manusia, sepatutnya dia memihak kepada pekerja. Tapi kebanyakan HR akan memihak kepada majikan. So itu adalah antara isu-isu ataupun once awak bekerja nanti awak akan faham kenapa HR terpaksa begitu ataupun kenapa HR terpaksa fungsinya, ataupun itu fungsinya HR. Kena tahu yang tu. Next ataupun yang terakhir adalah berkaitan dengan rules and rules of HRM. Kalau tadi kita ada fungsi, kita ada pelbagai, fungsi tersebut lebih kepada mengikut department ataupun mengikut unit di bawah HR. So kat sini adalah tugas HR manager. Tugas umum ataupun tugas HR ataupun sebagai pengurus HR, dia diklasifikasikan kepada 3 bahagian. Advisory roles, service role dan juga control roles. So kat sini biasanya orang cuma nampak tentang service role. Tentang orientation, record keeping, reporting duties. Ini adalah tugas yang biasa orang nampak. Tapi advisory roles ni sangat jarang. Sebab orang biasanya kalau susah betul dia nak mendengar apa yang HR nak cakap. Ataupun apa yang HR sampaikan ataupun apa yang HR cadangkan untuk perubahan dia. Dia biasanya lebih kepada mencari kawan-kawan dia. Takut kan nak mengadu ke HR, takut nanti sampai ke management pula kan. Itu adalah sangat jarang lah. Sebab tu kita kena wujudkan hubungan yang baik dengan pekerja, dengan kerajaan supaya fungsi kat sini tercapai. Dan yang terakhir, control rules. Kat sini set policy, prosedur and monitor. So ini adalah tugas lain yang sebenarnya di sebalik sesuatu SOP yang keluar daripada syarikat kepada pekerja dia. HR main peranan sebab HR akan kontrol juga. HR akan tengok polisi tersebut. Bukanlah majikan akan buat keputusan, hanya buat keputusan dia saja, tapi dia juga akan menuju HR sebab HR adalah orang yang sepatutnya menjaga kebajikan pekerja. So setakat itu saja untuk chapter ni. So kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya saya dalam kita punya GC ataupun Google Meet ataupun Zoom. Thank you class.